Betul. Barisan ahli panel yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Yusof Abdul Latif, Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang ke pentas. Yang berhormat Cik Muhammad Farid bin Saad Adun Pulau Betung, silakan ke pentas. Yang berhormat Ustaz Dr. Muhammad Mujahid Yusof Rawak, Ahli Parlimen Paling Uttar, untuk naik ke pentas. Dipersilakan juga yang berbahagia Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden Trust Malaysia, ada di pentas. Dan untuk naik ke pentas, silakan terus. Okay, tengah-tengah untuk moderator lanjut. Dan silakan tuan moderator kita yang berbahagia Dr. Amir Hussein Bahaduddin, bekas pensyarah Universiti Sains Malaysia. Dipersilakan ke pentas. Hadirin dan hadirat sekalian, kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Yusof Abdul Latif, Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang, pemenang. Yang berhormat Cik Muhammad Farid bin Saad, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Pulau Betung. Yang berhormat Ustaz Dr. Muhammad Mujahid Yusof Rawak, Ahli Parlimen Paling Uttar. Yang berbahagia Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden Trust Malaysia. Yang berbahagia Dr. Amir Hussein Bahaduddin, bekas pensyarah Universiti Sains Malaysia. Yang berbahagia Datuk Abdul Rashid Ismail, Pengerusi Yayasan Bina Ilmu Pulau Pinang. Datuk-datuk, datin-datin, div-div kehormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini merupakan malam yang kedua, program yang kedua anjuran Yayasan Bina Ilmu Negeri Pulau Pinang yang membincangkan isu-isu semasa yang berkaitan dengan umat Melayu dan juga umat Islam, berkaitan dengan isu-isu semasa yang kian hangat diperkatakan di Dewan Undangan Negeri maupun Dewan Rakyat maupun media massa, elektronik dan juga cetak. Jadi pada hari ini kita mengundang barisan ahli panel yang cukup hebat dan cukup mantap untuk berhujah, untuk mencari penyelesaian berkaitan isu yang kita perbincangkan pada malam ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan penghakisan tanah orang Melayu di negeri Pulau Pinang. Apakah penyelesaiannya? Kita berikan satu tepukan kepada barisan ahli panel dan moderator kita pada malam ini. Yang saya dipahamkan masing-masing ada jadual masing-masing, dengan Dewan Undangan Negerinya Wabi Farid, dengan Dewan Rakyatnya Wabi Mujahid, Datuk Seri pun, Cikgu Azmi, Dr. Amir, masing-masing sibuk tapi sanggup meluangkan masa untuk bersama-sama berdiskusi. Kita mencari titik pertemuan. Dah lama orang Melayu ni, orang Islam di Malaysia ni nampak duk gaduh dah lama. Tapi malam ini kalau boleh saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan sekalian untuk kita tidak mencari titik perbalahan. Kita nak cuba mencari titik persamaan, titik penyelesaian.
dalam keadaan Barisan Nasional pada hari ini, kerajaan persekutuan, kerajaan Pakatan Rakyat, kerajaan negeri. Dalam masa yang sama, kita semua di umat Islam, kita perlukan sedikit titik persamaan untuk kita menyelesaikan masalah yang kian lama kian makin meruncing. Apakah orang Melayu akan terus menetap di sarang-sarang buruk yang disediakan oleh developer yang rakus mengambil tanah-tanah orang Melayu? Dan apakah persoalan tanah itu milik orang Melayu? Ataupun di mana silapnya sebenarnya, tuan-tuan? Dan pada malam ini kita cuba merungkai persoalan satu demi persoalan, dan kita mohon ya sampai tuan-tuan yang akan menanyakan soalan-soalan, tanyalah soalan-soalan yang membina, tanyalah soalan-soalan yang memberi komitmen, soalan-soalan yang memberi jawapan yang menarik kepada ahli-ahli panel yang kita undangkan khas daripada Kuala Lumpur dan juga di Pulau Pinang. Tanpa membuangkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Cikgu Azmi Abdul Hamid bagi memulakan program kita dengan bacaan doa sedikit, bacaan doa selamat agar program kita benar-benar dijalankan dengan jaya. Dipersilakan Cikgu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jami' al-afat wa taqdi lana biha jami' al-hajat wa taqdi min jami' al-sayyi'at wa taqabbal sallallahu wa kharam al-hayat wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli lisan ratiban bi zikrika wa qalban mahmudan bi syukrika wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qaiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamaman ghinan 'anil nas. Hab lana haqiqatan iman bik hatta la nakhawfa lana minka wa la na'budu shay'an siwak. Waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa awladina wa man ba'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika mujib. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azmi. Mohon kepada tuan-tuan dan puan yang masih lagi berdiri di belakang tu, masih banyak lagi kursi-kursi yang kosong di depan ni. Dan kalau kita tak cukup, kita akan pula lagi kursi-kursi di dewan yang kedua. Jadi tanpa membuangkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menyerahkan kuasa pengurusi majlis ini kepada Tuan Moderator iaitu Dr. Amir untuk meneruskan, memulakan sesi forum kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ini kita bertuah kerana kita dapat bersama dengan ahli panel yang nama mereka amat dikenali ramai. Saya bukan ahli panel, tapi ahli panel yang hebat semua. Kita ada sebelah kiri saya Datuk Seri Muhammad Yusuf Latif, Presiden Corona. Yang ini memang veteran orang Melayu. Di sana ujung lagi yang berhormat Saudara Muhammad Farid Al-Sa'ad, Adun Pulau Betung, Parlimen Bali Pulau Bali Pulau Pinang. Belah kanan saya Saudara Dr. Muhammad Mujahid di Sarawak. Dia anak pada rakan saya lama, tapi bapa dia tak ada. Dia kawan dengan anak. Ahli Parlimen Puncak. Dan di ujung kanan saya Cikgu Azmi Abdul Hamid. Saya ingat elok kalau kita mulakan
dengan ahli-ahli membuat rancangan awal ya. Lebih kurang 10 minit. 10 minit supaya anda semua boleh membuat soalan di kepala. Kalau kita tanya soal kan tak kena pula ya. Jadi saya ingat yang relevan masalah apa ni yang kita bincang malam ni, iaitu isu penghakisan tanah Melayu Pulau Pinang. Apakah jalan penyelesaiannya? Saya rasa kita pada malam ini kita tanyakan kepada sahabat itu apa dah jadi, kenapa terjadi, bagaimana nak atas. Lebih kurang itulah 5 dia. Kalau dapat ahli panel mereka itu apa dah jadi, kenapa terjadi, bagaimana nak atas. Ya. Dan kalau di hujung nanti saya akan seringkan nombor 4, saya akan hilang. Bila kita tahu 1, 2, 3 daripada ahli panel, saya seringkan nombor 4. Ya. Itulah. Jadi saya ingat kita mulakan dengan orang yang paling kanan di kanan sekarang. Silakan Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih. Pengurusi yang dari panel yang dihormati, yang saya kasihi Datuk Rashid sebagai pengurusi pengajuk kita ini. Terima kasih. Saya ingin bermula dengan mengungkap apa isu. Kalau Dr. Amir bertanya, apa masalah kita, apa isu, maka saya ingin mula menyaraikan beberapa isu yang barangkali akan menjadi buah fikiran kita untuk melihat apakah sebenarnya yang dipanggil sebagai isu tanah Melayu. Pertama yang saya ingin berkongsi ialah dalam sebuah catatan kerja yang agak lama yang saya telah tulis dan masih relevan, ialah dalam konteks keseluruhan negara bahawa adanya pengincupan, adanya penghakisan, adanya pengurangan yang nyata terhadap status tanah Melayu dalam pegangan orang Melayu. Itu isu yang barangkali semua sudah ketahui, semua sudah merungut bahawa tanah Melayu semakin mengincu. Tetapi dalam konteks itu juga saya ingin sama-sama mengajak tuan-tuan dan puan meneliti bahawa yang dipanggil pengincupan tanah Melayu ini adalah dari 2 dimensi. Satu dimensinya ialah pengincupan kerana ia diambil atas nama projek pembangunan, dan yang satu lagi dia diambil beralih tangan kerana dia dijual. Itu dimensi transaksi jual beli, kerajaan beli atas nama pampasan, membayar pampasan, dan beli, sebenarnya beli dan bayar. Yang satu lagi memang dijual. Tetapi ada satu dimensi lagi yang mengkhawatirkan kita juga, ialah apa yang dipanggil tekanan pembangunan, development pressure. Yang ini barangkali relevan kalau dilihat dalam konteks Pulau Pinang. Tekanan pembangunan, bentuk pembangunan, intensiti pembangunan yang menyebabkan orang-orang lain tidak mempunyai pilihan, melainkan dia terpaksa berpindah kerana tidak mungkin boleh mengikuti arus itu. Pertama, kerana kemudahan yang pada tanahnya itu tidak upaya untuk mengikuti perkembangan pembangunan yang di sekelilingnya. Yang kedua, kerana tanah itu sudah naik nilainya, dan oleh kerana sosioekonomi ataupun taraf ekonomi yang tidak begitu baik, maka pilihannya ialah jual. Dimensi inilah yang saya kira bagi saya jauh lebih besar, kerana isunya ialah isu orang Melayu tidak boleh bertahan. Pengambil alihan tanah kerana pembangunan, saya kira itu isu yang boleh kita tangani berdasarkan kuasa
kerajaan. Kalau kerajaan memutuskan jangan ambil kerana ini tanah orang Melayu, maka kita putuskan jangan ambil. Walaupun kita tahu bahawa tanah orang Melayu banyak yang ambil atas nama pembangunan. Yang menyedihkan kita ialah ketika dia diambil atas nama pembangunan yang sangat tidak membantu orang Melayu. Itu yang menyedihkan. Tetapi yang satu lagi yang saya sebut tadi, dimensi di mana orang lain tertekan daripada suatu lingkungan yang dipaksa ke atasnya, yang akhirnya secara paksa rela terpaksa dia lepaskan. Maka isu ini akan jadi lebih kompleks. Kerana yang tadinya boleh kita bertahan kalau kerajaan yang dikuasai oleh orang lain ataupun orang-orang yang tahu yang dipanggil social justice ini dapat bertahan, kita dapat mengingatkan ahli-ahli politik kena tahu. Tetapi yang satu lagi, ini ialah sesuatu yang orang-orang lain tidak mampu untuk nak resist ataupun nak lawan. Maka bagi saya isu yang lebih besar yang harus diingatkan dan diberitahu kepada kita ialah kehilangan tanah-tanah orang lain kerana model pembangunan. Dan model pembangunan datang daripada konsep pembangunan yang dilakar oleh orang-orang yang mempunyai wibawa untuk merancang pembangunan. Ini problem yang lebih berat, kerana kita mengikuti arus pembangunan seperti yang dibawa oleh sistem kapitalis yang dari luar. Bahawa sekarang ini free market, sekarang ini pasaran bebas. Oleh kerana itu orang Melayu jangan terlalu sangat terlalu pikirannya. Kalau you tak boleh nak ikut pasaran bebas, you keluar. Maka dengan itulah kita dapati bahawa banyak kehabisan tanah Melayu. Saya kira kadarnya lebih kepada ini daripada pengambilan tanah Melayu. Pengambilan tanah Melayu barangkali pengalaman dalam trust kita wujud. Saya boleh senaraikan Jerai International Park 1994, hampir 1,000 tanah, 1,000 ekar tanah Melayu itu di sana, di Kedah. Dan barangkali mungkin relevan diketahui oleh orang Filipino. The Bridge Dam Plan ataupun projek Kedah 1993, tanduk projek pembangunan tanah di Tanduk di Kedah, Kampung Pasir di Sungai Petani, Kerpan juga di Kedah, Pulau Panggur 1995 ada lebih kurang 100 tanah diambil, 100 ekar tanah diambil. Teluk Kumba 1996 sekitar lebih kurang hampir 100 ekar. Julutuk 1996, Parit Buntan dan Bagan Serai. Jadi dua saya sebut ni, ada satu lagi Balik Pulau. Jadi dua-dua dia ada tak pasal ni bagi semua kita buka aku yang dia tak pun dua-dua ada. Tak apa. Pasal kita ni bukan nak main gaduh, kita nak main kata sistem pembangunan ini, model pembangunan ini menyebabkan tanah-tanah Melayu kita ni mengincut kerana faktor-faktor ini. Oleh kerana saya diberikan 10 minit dalam pertama, maka saya ingin menambah satu lagi isu tanah yang terutamanya di Pulau Pinang ini, ialah yang dikatakan tanah reserve Melayu yang tidak ada. Kita tidak ada tanah reserve Melayu di Pulau Pinang. Yang kita ada tanah reserve dalam bentuk wakaf. Wakaf ialah satu-satunya kalau secara kolektif kita nak bertahan. Kalau private land, saya kira kalau model pembangunan ini tak diubah, model pembangunannya pergi kepada pasaran bebas, saya kira orang Melayu akan tetap terpinggir. Tapi kalau wakaf, ini saya rasa tidak ada alasan untuk kita nak merasakan bahawa ini adalah disebabkan oleh orang lain. Kerana wakaf itu pentadbirannya kita, mutawalinya kita. Pada tahun 1986 ada minta maaf, Francis Light datang 1786. Sebelum Francis Light, tanah wakaf ini dah ada. Setahu saya dalam kajian yang kita buat
ada 68 masjid di atas tanah wakaf. Itu Pulau Pinang termasuk Sumatera. 68 masjid. 23 kubur keramat di atas tanah wakaf. Tetapi di atas ketidakcekapan atau mungkin kecuaian atau berlaku penipuan atau berlaku salah guna, rupanya tanah wakaf juga terjejas. Kita tengok daripada ordinance kepada enactment, ambil daripada 1932 sampai 1994, kita dapati kita tidak mampu mempertahankan ataupun menguruskan tanah wakaf yang sebenarnya adalah aset. Malangnya, ambil saja kes Kapitan, Masjid Kapitan. Tuan-tuan tahu dan sejarahnya dari Bapak Ikan? Sejarahnya ialah Masjid Kapitan ini ialah asetnya di atas 18 ekar tanah. Tetapi setelah berlaku pembangunan yang macam-macam pendirian itu dan ini, sekarang hanya tinggal 8 ekar, 10 ekar bond. Anda tahu nilainya sangat besar. Jadi pertanyaan kita ialah bagaimana kita menguruskan tanah wakaf. Sekali lagi saya mengatakan bahawa tanah, ingin saya stress yang terakhir sebelum saya serah balik kepada Pengerusi, tanah wakaf ini bukan komoditi macam tanah-tanah lain. Dia tanah amanah. Tak kira sama ada wakaf am atau wakaf khusus, tapi pokoknya dia amanah. Kalau ini pun kita tak mampu bertahan, ini pun kita gagal untuk meneruskannya, akhirnya saya kira siapa saja memerintah, kita akan berhadapan dengan problem yang sama. Kerana tanah ini akhirnya ialah orang yang menguruskannya, dan orang yang menguruskannya itu mesti mempunyai amanah yang begitu tinggi, sehingga inilah satu-satu asetnya yang jangan hanya dilihat sebagai komoditi. Banyak orang kata, saya agak berbeza pendapat dengan Tan Sri Sanusi Juni dan Dr. Mahathir. Kita mereka nak buat yang dipanggil reclaim daripada Kuala Kedah mai sampai Tamandawan. Bila saya bertanya, Datuk Seri, untuk apa? Apa kajian yang kita buat? Apa keperluan kita sebenarnya? Dia kata, tujuannya ialah tanah kita mesti dinaikkan harga. Saya kata dulu, you naik harga dan orang jual, lepas tu nak jadi apa? You kaya tak mana pun, kalau you tidak ada hak milik tanah, you tidak ada tanah untuk bertapak, tak apa. Jadi tanah hanya dilihat sebagai komoditi untuk jual. Kita tidak lihat tanah ini sebagai warisan. Tanah ini sebagai aset untuk cucu, anak cucu kita. Tanah sebagai tapak jantung kita. Kita tidak lihat begitu. Maka dengan arus ekonomi, arus sistem ekonomi yang ada, arus model pembangunan yang ada, ternyata kita akhirnya menjadi mangsa kepada pertama pengkhianatan orang yang pegang kuasa, yang kedua kecuaian pemimpin-pemimpin bawah untuk mendidik dan menunjukkan bahawa betapa tanah ini sangat-sangat penting untuk dipertahankan, dan yang ketiga ialah kerana kita mempunyai sistem pembangunan, model pembangunan yang didukung oleh pelbagai dasar dan didukung oleh pelbagai undang-undang yang menyebabkan orang Melayu akhirnya memiliki. Terima kasih. Terima kasih Sikotni. Banyak pilih. Terima kasih. Itu nampaknya ada menyentuh tentang tanah wakaf. Tanah wakaf ni saja peluang yang ada lagi di Pulau Pinang ini. Kita dengar juga kata Dr. Mujahid Yusof Awak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha menanjur majlis
Datuk Rashid Ismail daripada Yayasan Bina Ilmu, dan saya kira sudah 2 kali lah saya main majlis forum ini. Yang berusaha yang berbahagia Dr. Amir Husin selaku moderator kita pada malam ini, dan saya fahamkan adalah juga kenalan rapat ayahanda saya Haji Sarawak. Saya masih ingat Doktor selalu datang ke rumah di Duduk. Yang berusaha yang berbahagia panel yang pertama iaitu Cikgu Azmi atau lebih dikenali sebagai Cikgu Mi, yang mewakili TRAS, seorang Melayu yang senantiasa pakai pelikat dan berbaju Melayu. Itu dia punya, saya jumpa dia di Palestin pun macam tu lah. Saya ingat di Palestin dia pakai selok tak, dia pakai kain lah. Oh, hebat tu lah, ini Melayu yang tahankan kain pelikat. Saya bukan apa, saya pakai takut terlondeh. Kalau tidak saya nak pakai lah. Lepas tu nak masuk parlimen tak boleh pakai kain pelikat, jadi dia masalah. Kena pakai kot, kena pakai tie kan? Yang berusaha yang berbahagia, yang berhormat Datuk Muhammad Farid bin Sa'ad Adun Beruntung. Belum lagi? Itu saya doakan insyaAllah semua dapat cucu. Adun Beruntung, sahabat saya yang pada malam ini diberi ruang untuk saya bertemu wajah dengan beliau. Saya selalu turun di Pulau Betong di masjid mengajar sana, mengajar di balik pulau tu hampir 5-6 masjid lah, alhamdulillah. Malam ini saya jumpa sekali dengan wakil rakyat ya pada malam ini, dan sengaja saya letak di akhirnya iaitu Datuk Seri Muhammad Yusof Latif. Saya lebih selesa memanggil Uncle Yusof lah. Saya nak panggil Datuk dia, pasal dia dengan arwah ayah ni terlalu rapat sangat, khususnya mereka bersama-sama dalam Dewan Perniagaan Melayu dulu. Pasal arwah juga ayahanda adalah antara pengasas awal, dan dia orang PAS dan dia bukan orang UMNO. Jadi saya nak menggambarkan bahawa malah inilah pertemuan bukan atas jenama parti. Malah ini ada pertemuan walaupun kita mewakili berbagai segmen, dari NGO, daripada Persatuan Melayu, Pemenang, Pulau Pinang, daripada UMNO, saya sendiri daripada Parti PAS. Tapi saya tidak fikir saya datang ini membawa lambang itu. Saya datang ini sebagai anak Melayu Pulau Pinang, orang Tanjung. Dan saya akan berbicara masalah ini sebagai masalah bersama. Dan saya tidak mau main the blame game. Kalau nak main the blame game, kita berceramah atas tentang politik. Jadi hari ini kita nak mencari penyelesaian. Saya kira yang hadir malam ini juga terdiri daripada berbagai segmen, bukan sahaja daripada parti-parti tertentu. Orang Melayu yang ada rasa tanggungjawab pada negeri dia, Pulau Pinang. Dan juga yang lebih penting ialah we do not want to blame the past. Bukan past. We do not want to blame the past. We want to see the future. Jadi kalau kita pakai blame the past, dulu, saya rasa kita tidak akan selesai. Cuma kita boleh tengok dulu apa yang kita boleh ambil pelajaran, supaya kita dapat masa depan, ya, kita dapat ambil lessons yang untuk kita baiki apa yang ada dan kekurangan-kekurangan yang kita terpaksa hadapi. Walaupun mungkin sebagai seorang ahli politik, saya juga terpaksa menyentuh isu-isu kekerajaanan, ya, yang menyebabkan macam mana Cikgu Azmi kekanda saya kata tadi, it is actually at the end of the day the government of the day yang akan menentukan, because dia ada authority to stop, or to say yes, or to say no. So kalaupun saya sentuh itu di atas dasar itu, bukan di atas dasar siapa yang memerintah dulu. Kalau UMNO memerintah dulu, UMNO. Kalau Pakatan hari ini 2 tahun memerintah, UMNO dah memerintah 50 tahun, Pakatan 2 tahun. So itulah realiti yang kita sedang hadapi. Baik. Susah orang politik ni, moderator, nak cakap sebentar, kerana orang politik ni dia suka berbicara panjang. Baik, orang Melayu, saya nak bagi clear ni. Nombor satu, kita semua tahu Melayu ini tonggak kepada negara ini. Saya rasa tidak ada mana-mana daripada parti politik Melayu, baik PAS
baik keadilan ataupun UMNO tidak pernah menafikan ini. Dia tahu enggak orang Melayu, kalau tak ada Melayu ni seolah tak ada lah negara ni, lagu tu lah. Atau dipanggil dalam istilah political science raison d'être, yang dengan wujudnya itu jadilah Malaysia. Tak ada Melayu seolah tak ada lah Malaysia. Saya rasa ini kita jangan keliru. Bila kita mula berbicara tentang isu Melayu, orang akan kata, oh ini anti Melayu. Itu tak betul. Saya rasa itu lebih daripada manipulasi. Nah, tapi dari segi hakikatnya, siapa pun tak boleh menafikan orang Melayu ni. Baik Cina, baik India. Itu kita accept yang itu dulu. So in life, bila kita kritik Melayu, bukan kita kritik tonggak itu. Kita kritik itu kerana kita nak memastikan tonggak itu tertegak, bukan sebaliknya. Dan kritikan itu boleh datang dalam berbagai rupa bentuk pandangan yang masing-masing boleh bagi dia punya apa. Asasnya Melayu mesti menjadi tonggak. Sama lah keadaannya di Pulau Pinang. Bila kita berbicara tentang penghakisan tanah Melayu di Pulau Pinang. Cuma saya juga bersetuju dengan pendapat ahli panel kekanda saya yang pertama, yang menyatakan bahawa sebenarnya orang Melayu dikejutkan dengan arus pembangunan begitu pesat di Pulau Pinang ini. Comparatively speaking, dengan negeri-negeri lain, maknanya Pulau Pinang mengalami pemesatan industrialisasi pada awal tahun 70-an. Tanah bayar lepas, tanah apa diambil untuk buat industri sawah-sawah, dan kemudian berlaku proses urbanisasi yang begitu besar. Kalau kita buka rujuk proses urbanisasi tahun 70-an sampai tahun 80-an, dalam jangka masa 10 tahun itu, tanah-tanah diambil di atas nama urbanisasi dan industrialisasi. Dan Pulau Pinang kemudian muncul sebagai satu pusat yang industri, yang membangun, yang besar. Ini realitinya. Ini bukan soal siapa orang Melayu jadi hilang tak. Itu orang Melayu dikejutkan. They were shocked by this rapid development. Sebab saya ada statistik di sini. Saya cuba bercakap dengan fakta lah, kalau saya tak mau nanti saya tersasar keluar. 1883 orang Melayu di Pulau 16,435, Semangkurai 41,000. Orang Cina 8,751. Orang India 7,786. 7,886. Bermakna orang Melayu merupakan majoriti 18. Apa dia punya aktiviti bercucuk tanah, sawah, nelayan, bayar lepas, semua. Kalau nak baca, tolong baca sejarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Suhaimi yang cerita daripada Penaga ke Georgetown. Itu adalah sejarah very academic. Saya sarankan kita baca supaya kita dapat tengok macam mana proses sejarah orang Melayu Pulau Pinang ini bermula. Dan this rubbish history about Francis Lai coming to open up Pulau Pinang, saya rasa orang Melayu kena lawan benda ni. Sebab orang Melayu dah ada apa di Pulau Pinang sebelum Francis Lai. Ni main mana baca buku kata Francis Lai yang buka Pulau Pinang. Yang ni kita kena lawan betul-betul, bagi tahu. Malah kita kena fight nama Georgetown tu, kita nak tetap bagi nama Tanjung balik. Jadi itulah nama Pulau Pinang yang asal. Kisah sahabat saya boleh setuju dengan saya dalam isu ni. Pada tahun 70-an, ini saya kata proses urbanisasi yang begitu mendadak menyebabkan peratus orang Melayu turun 30%. Orang Melayu hanya membentuk 30% daripada populasi Pulau Pinang. Yang begitu mendadak sekali. Waktu itu orang Melayu berada dalam lingkungan 250,000, orang Cina 434,000, ya, 232,000, dan India dan sebagainya. Pada tahun seterusnya kita melihat urbanisasi begitu hebat berlaku. Ini saya bagi nampak gambaran, itulah geografik orang Melayu di Pulau Pinang. Nanti saya akan masuk isi sikit satu persatu. Maka cuma berbeza pada tahun 1990-an dilihat ada satu trend yang positif. Mungkin orang Melayu masa itu tak ada background lagi, tapi orang Melayu ini mungkin subur, ya. Penambahan penduduk orang Melayu begitu mendadak sehingga orang Melayu, peningkatan bilangan orang Melayu naik daripada dulunya hanya 30%, sekarang sudah hampir 38%, walaupun sikit tetapi ia menggambarkan tren sedang
meningkat. Dan saya ingin petik di sini ya, kalau orang Melayu Pulau Pinang menganggap bahwa masalah Melayu yang tadi Profesor tanya tadi, masalah Melayu kerana orang Melayu minoriti, ia tidak akan berlaku dalam jangka masa yang akan datang. Orang Melayu akan meningkat, taburan penduduknya akan mengalahkan orang Cina dan juga orang India. So, soal bilangan majority tidak akan timbul. Bahkan orang Melayu dalam jangka masa 10 atau 20 tahun yang akan datang akan menjadi majority di pulau dan juga di seberang. Itu not the issue. Tapi yang kita bincang hari ini ialah isu apa? Tadi cikgu sebut pemilikan hartanah, peluang pekerjaan, sektor-sektor yang apa kita kata mampat, yang orang Melayu tidak mampu bersaing. Itu isu yang kita bicara. Sesuatu secara khusus kita berkata ini adalah tentang tanah orang Melayu. Baik, statistik tadi sudah jelas menunjukkan bahawa poin saya tadi sudah moderator adalah orang Melayu telah dikejutkan dengan perkembangan yang pesat ini. Sehingga bila kita tengok, walaupun orang Melayu meningkat bilangan dia, bukan saja disebabkan karena kesuburan, tapi juga migrasi daripada luar, kelang-kelang orang Melayu duduk di sini, jadi orang Pulau Pinang, kahwin orang Pulau Pinang dan sebagainya. Maka jadilah penduduk orang Melayu di Pulau Pinang ini. Cuma semasa perkembangan itu, tahun 70 sampai 90, lebih kurang 20 tahun tu, kita ketinggalan. Ketika the rapid change that took place in our beloved island Pulau Pinang especially, orang Melayu dah lepas itu habis lah, tak ada lah naik airport, naik itu, naik Kelang tak pernah lepas, naik sana, naik sini, tengok, tak ada lah. Lepas itu mulalah lari pergi perang, mulalah di migrasi. Apatah lagi semasa pembangunan itu berlaku, tidak ada satu acuan yang membawa kepada isu disebut tadi social justice. Dari segi penempatan semula, daripada segi relocation, dari segi warisan, mengekalkan perkampungan dan sebagainya, tidak diambil kira. Baik, apa masalah orang Melayu Pulau Pinang? Oleh kerana Pulau Pinang dilihat sebagai satu negeri yang maju, dan orang Melayu seperti mana yang disebut oleh ahli panel pertama, bukan saja Pulau Pinang masalah, the whole country. Cuma impact Melayu Pulau Pinang berbeza dengan impact Melayu di tempat lain kerana cost of living tinggi, rumah tinggi, hidup tinggi. Mungkin sebab itu cost allowance bagi guru-guru pun berbeza antara Pulau Pinang dengan lain, sebab itulah realiti di negeri kita Pulau Pinang ini. Kemudian satu lagi masalah Melayu Pulau Pinang yang tadi saya sebut, itu mungkin benda yang kita di luar kawalan. Luar kawalan itu mana sedikit sangat kita boleh kuasai. Kita tak kata tak mau pembangunan, kita kata tak mau airport, kita kata tak mau ni, mana boleh. Itu yang ini. Cuma ada lagi satu yang menyumbang dalam masalah dia adalah sikap politik kepartian yang sempit, yang menyebabkan hubungan negatif dengan kaum lain. So, yang lebih buruk pada itu, Tuan Moderator, ahli panel sekalian, bukan sahaja orang Melayu secara sistematik dan secara natural cost-nya kerana price of pembangunan yang terpaksa dilalui itu ketika itu, tapi pada waktu yang sama timbul di sana satu prejudis kepada kaum lain. Bila dia tengok Cina, mereka nak ambil tanah kita, mereka nak, dan ini boleh dirungkaikan oleh ayahanda saya Datuk Seri Yusuf Latif selaku orang yang terlibat dalam politik ketika itu, bagaimana perasaan orang Melayu terhadap isu yang mereka menganggap bahawa waktu itu Dr. Lim Chong Yu yang menerajui proses investasi ini seolah-olah dengan sengaja meminggirkan orang Melayu. Jadi benda-benda begini timbul pula di peringkat bawah, Cina Melayu benci, maka timbul di sini apa saja isu yang berlaku di Pulau Pinang, isunya perkauman, isunya Melayu. Dan politik yang ketika menguasai orang-orang Melayu, yaitu UMNO, yang memang itu realitinya semasa 50 tahun yang lalu sebelum 2008, dilihat sebagai tidak bermayang untuk membawa isu Melayu, sehingga dalam buku-buku yang banyak ditulis, antaranya Datuk Jamilah Bakar, saya kena atribut kepada dia kerana dia telah merakamkan banyak benda-benda yang orang Pulau Pinang melalui perasaan mereka khususnya terhadap parti, dalam konteks parti, mana dia mengatakan bahawa
ramai yang mengeluh parti ketika itu tidak mampu untuk nak bawa isu orang Melayu ini. Dan sudah moderator pun dah pegang mikrofon. Saya kira sudah 10 minit berlalu. Saya ada lagi satu isu tentang orang Melayu ini, iaitu juga tentang kepimpinan politik orang Melayu di pulau ini khususnya. Mereka ada dua choice, iaitu PAS ataupun UMNO. PAS dengan UMNO dah berlawan sejak sebelum mereka, iaitu Datuk Yusof Latif tahulah ayah arwah saya Pak Yusof Awal ni siapa tak kenal, dia Presiden PAS. Lawan dengan UMNO ni daripada tahun 55 ni. Tapi adakah itu menjejas kemelayuan? Adakah dia meninggalkan base di Pulau Pinang sehingga kerana itu dia meninggalkan soal lain? Tidak. Dia juga adalah antara orang yang banyak menyumbang kepada mana Melayu. Dia antara pengasas perniagaan Melayu Pulau Pinang. Memang dia terus nanti dia fikir macam mana tanah Melayu ni, macam mana nak niaga. Orang Melayu nak duduk tengah-tengah bandar walaupun susah nak bersaing, tapi tahan juga. So ini isunya saya kata bahawa orang Melayu pada waktu itu ada dua choice, sama ada dia nak bersama PAS atau dia bersama kan. Dan ini bukan perpecahan, ini adalah choice yang mereka diberi pada waktu itu. Kemudian kita tengok dalam konteks kerajaan, 50 tahun orang Melayu bagi kuasa ini kepada UMNO. Kita tengok UMNO memperjuangkan dapat timbalan Ketua Menteri walaupun jenuh nak dapat waktu itu. Ada 3 orang exco. Kalau sekarang mereka kata Pakatan Rakyat apa, Melayu ada 2 orang saja exco. Tapi dulu UMNO ada 3 exco masuk dengan timbalan Ketua Menteri. Setelah ketua bahagian UMNO, ya, timbalan Ketua Menteri yang pegang Landcom, timbalan Ketua Menteri yang pegang apa tanah ni. Tapi mengapa masih lagi orang Melayu? Itu realiti. Itu realiti. Dan saya tidak cakap ni, saya boleh memetik dalam buku yang ditulis oleh Datuk Jamil Ahmad. Saya nak nambah lagi. Tak cukup dengan itu, saya kira kita tak boleh kata apa mereka buat. Mereka telah berusaha. UMNO telah berusaha. Saya kira keyakinan saya kepada orang-orang yang ikhlas betul-betul ini selalu ada. Antaranya adalah wujudnya unit penyelarasan Bumi Putra, wujudnya Yayasan Bumi Putra, yang nanti saya akan cerita apa jadi kepada Yayasan Bumi Putra ini sampai kena saman. Ni Umaya, sudah daripada JKP, Jabatan Kuasa Penyertaan Bumi Putra, Perda, UDA, sudah banyak. Bukan saya kata kita zero, tidak. Tapi soalnya kenapa dalam pada itu pun kita masih lagi bercakap tanah orang Melayu terakhir, tanah orang Melayu terakhir. Dan yang lebih penting adalah masalah dalaman parti UMNO sendiri yang merupakan parti Melayu tadi. Saya bercakap dalam konteks itu, saya tidak mau campur tangan rumah tangga mereka. Saya bercakap dalam konteks dia sebagai parti yang mewakili. Ketika itu mempunyai berbagai masalah sehingga dilihat mempunyai kepentingan diri sendiri dan lupa fokus asas mereka untuk menjadi orang yang membawa isu orang Melayu. Jadi saya rasa kadang-kadang kita agak pelik. Kadang orang UMNO nampak bila duduk sekali, tapi kadang UMNO susah nak duduk sekali pun ada juga. Jadi saya kira itulah antara isu-isu yang saya ada lagi 2-3 lain, tapi saya menghormati masa untuk apa. Saya pun nak mendengar juga dan dua lagi ahli panel saya simpan lagi, iaitu saya cuba nanti second round untuk bawa paradigma baru Melayu Pulau Pinang, apa yang saya nak cadangkan, dan akhirnya ialah apa yang telah PAS cadangkan dalam seminar pada tahun 1994 yang telah kita bawa kertas yang akan ada bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ada garis sikit. Tak apa. Terima kasih saudara Dr. Mujahid. Kata silakan yang berbahagia Datuk Seri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bahagia saudara saya Rashid Ismail selaku Musi Yayasan Bina Ilmu penganjur seminar malam ini dan warisan kepimpinan YDI. Bahagia lagi dihormati
Profesor Dr. Amil Baharudin selaku pengurusi panel pada malam ini, juga hormat Ustaz Muhammad Mujahid bin Haji Yusuf Rawa, ahli parlimen, dan juga saudara saya Encik Muhammad Farid Sa'ad, Adun Pulau Betung merangkap setiausaha politik, kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang dihormati Cikgu Azmi, takkan lama saya, seterusnya Datuk-Datuk, Datin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iringi dengan salam sejahtera, marilah kita pada malam yang bertuah ini menandatangani, menyampaikan syukuran kita kepada Allah SWT, maka dapat menerusi penganjuran Yayasan Bina Ilmu, kita dapat berhimpun untuk kita cari suatu titik pertemuan, titik muafakat, bagaimana kita dapat mempertahankan maruah bangsa Melayu sebagai anak watan ini. Tajuk yang kita akan bincang pada malam ini adalah isu penghakisan tanah Melayu. Dua penceramah kita tadi dah membawa sejarah, tetapi pada pendapat saya lebih baik saya menghuraikan menerusi perjuangan parti-parti NGO Melayu dan juga UMNO. Kita dapat menerusi badan-badan amanah Melayu memiliki tanah-tanah di Pulau Pinang dan juga Seberang Perai. Saya nak cakap isu itu bermula pada tahun lebih kurang 68, suatu isu yang besar telah berlaku di kawasan Bayan Lepas, Sungai Arab dan di Sungai Grogol. Isu politik. Ketika itu saya ditakdir berada dalam jawatan setiausaha politik Ketua Menteri Pulau Pinang. Pada mulanya cadangan supaya dapat menerusi pimpinan-pimpinan Melayu ketika itu membeli tanah itu dengan Brown Estate. Tetapi amanah yang diberi oleh Allahyarham Tun Razak kepada pimpinan di Kuala Lumpur ketika itu datang dan menerusi helikopter, tengok kawasan itu tak elok, tak maju. Gunungnya semua pokoknya hasilnya tak guna. Itulah laporan diberi. Akhirnya Aru Megampilai beli tanah. Bila Aru Megampilai beli, jadilah suatu isu yang dibangkitkan oleh UMNO Sungai Arab Bayan Lepas. Dan itulah satu hikmah yang berlaku, oleh kerana kawasan balik pulau Bayan Lepas kita itu adalah kawasan kekuatan UMNO ketika itu. Allahyarham Datuk Ismail Hashim bangkit, dan sebagai setiausaha UMNO Pulau Pinang, setiausaha perikatan dan setiausaha politik, saya telah menyatakan kepada yang berhormat Ketua Menteri yang berhormat, kita terpaksa bertindak dan membuat suatu surat rayuan kepada almarhum Tunku Abdul Rahman. Ketika itu Perdana Menteri memberi pinjaman 2.500.000 untuk membeli 1.700 ekar tanah Sungai Arab dan lebih kurang 70 ekar tanah Grogol. Dan saya lah orang yang diamanahkan untuk menumbuhkan koperasi tunas muda di Sungai Arab dan juga koperasi di Sungai Grogol.
Sungguh pun dalam koperasi ini mengandungi ahli-ahli yang bukan Melayu, tapi bilangannya sedikit. Ahli-ahli yang mengendalikan koperasi ini majoritinya ialah terdiri daripada orang Melayu. Boleh dianggapkan 1.700 ekar tanah di Sungai Hara dan 70 ekar di Hulu adalah hak orang Melayu. Ini saya nak cakap. Bila main kata kekalahan tahun 69 berkaitan isu pembayaran balik 2.5 juta menjadi satu isu yang besar. Itulah atas kebijaksanaan Marhum Cik Gafar Baba yang diamanahkan untuk menjaga UMNO Pulau Pinang berunding dengan Dr. Lim Chong jual 100 ekar. Jual 100 ekar tanah Sungai Hara, bayar balik kepada kajian pusat 2.5 juta dan untung lebih kurang 900,000 kepada koperasi Sungai Hara. Tanah berjuang. Tapi yang sedihnya tuan-tuan dan puan-puan, mengapakah kegarahan kita nak bangunkan tanah-tanah ini, kita cari rakan kongsi Cina. Apa yang jadi sekarang ini? Koperasi apa jadi? Walhal kita boleh peliharakan tanah itu untuk orang-orang Melayu. Itu satu sebab. Dan baru-baru ini manakala saya keluar kenyataan bandingan dengan kampung baru yang di Kuala Lumpur yang dibangunkan yang tepat 40% dan 3% bukan Melayu, jangan jadi Sungai Hara. Anak kepada Almarhum Cik Subhanahu menjumpa saya, bawa bagi 58 ekar di Sungai Tirang, tanah koperasi juga nak dibangunkan, panggil rakyat kongsi Cina untuk bangun. Ini tanah kita. Itu sebab yang saya keluarkan, karena mereka yang mengendali itu adalah tidak orang amanah. Satu. Kita balik kepada Yayasan Bumi Putra. Saya tak boleh sentuh banyak kerana tindakan mahkamah telah diambil, ini subjudis. Tapi penubuhan sebuah yayasan amanah orang-orang Melayu Pulau Pinang hasil konvensyen UMNO tahun 81, maka wujudlah Yayasan Bumi Putra. Yayasan Bumi Putra mempunyai harta ratus juta, 1,000 ekar. Apa jadi kepada Yayasan Bumi Putra? Yang bohong tadi nak bangkit, ya. Tapi kita tak boleh bentangkan cara kita kerana ini adalah subjudis. Dan sebagai mewakili badan-badan Melayu, kita cuba mengambil tindakan mahkamah kerana hak Yayasan Bumi Putra dianggap adalah hak orang-orang Melayu. Itulah ikut apa yang ditakrifkan dalam artikel of memorandum dalam artikel Yayasan Bumi Putra. Atas pembangunan orang-orang Melayu, kita tumbuh Syarikat Nusantara. Saya juga terlibat. Lepas bangun, kita pajak tanah untuk binakan Taman Nusantara di Jalan Maklum, menempatkan orang Melayu dan sebagainya. Orang bukan Melayu itu syarat. Majlis Bandaran, Ghairah nak bangun, kita berilah 7 ekar tanah di Persiaran Perak. Nak bangun suatu pembangunan untuk orang-orang Melayu Pulau Pinang dalam bandar, perencanaan dibuat, pinjaman pun buat, tapi ada orang-orang yang mengendalikan dalam syarikat yang tak ada amanah. Maka berlakulah pengambilan secara sulit saham-saham yang dibeli secara sulit supaya dapat memiliki syarikat ini. Ini adalah syarikat emas orang-orang lain. Akhirnya gagal. Tanah itu sampai hutang
25 juta dilelong dan dibeli oleh Bensyu. Dan insyaAllah menerusi Persatuan Melayu Provinsi kita cuba berunding dengan kerajaan negeri Pulau Pinang. Saya tak kira politik, atas nama Melayu boleh bangun, Melayu boleh dapat faedah, kita berunding dengan kerajaan pusat, berunding dengan kerajaan negeri Pulau Pinang, supaya dapat kita berusaha bagaimana dapat kita milik semula tanah ini bagi kita bangunkan untuk kepentingan khususnya Melayu Bandar. Pemilikan tanah Melayu dalam Pulau Pinang setelah ditubuhkan beberapa badan amanah, mara perdapatnya ada. Kalau betul-betul dirancang dan dibangun orang Melayu Pulau Pinang, tidak susah. Begitu juga tanah-tanah wakaf, apa yang dibangun, apa yang dibangkitkan oleh Cikgu Azmi yang berhormat Cikgu Jahit tadi, kita juga telah mencadangkan supaya pembangunan tanah-tanah wakaf ini dibangun selaras dengan keadaan ekonomi yang ada sekarang ini. Tapi malangnya orang-orang ini menganahkan dengan majlis tanah wakaf juga tidak mempunyai jati diri, kejujuran, amanah untuk membangun negara. Dan sebab itu penduduk-penduduk dalam tanah wakaf tak yakin dan tak percaya. Dan inilah perkara-perkara yang menjadi masalah kepada orang Melayu. Kalau kita benar-benar jujur, ikhlas, kita akan percaya. Seperkara lagi yang ingin saya nyatakan, kita dapat tahu saya telah tulis atas nama Persatuan Melayu Pulau Pinang kepada unit penyertaan Bumi Putra. Unit penyertaan Bumi Putra diwujudkan pada tahun 74 atas desakan UMNO bahagian Dutung. Tanyalah pimpinan-pimpinan yang ada. Ianya dirasmikan pada tahun 74 di bangunan Tuan Pusat Putra oleh Naib Presiden UMNO Kira Tun Cikabar atas desakan UMNO bahagian Dutung dan direstui oleh Allahyarham Tun Abdul Razak. Dan unit ini ditubuh sebagai satu badan yang hendak mengawasi kedudukan orang Melayu Pulau Pinang. Pemenang telah tulis kepada unit menyatakan ada individu Melayu, syarikat Melayu yang dianugerahkan tanah ada nama Melayu. Apa jadi kepada tanah-tanah itu? Dijual, dipindah milik karena nak kau keuntungan. Ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebab itu saya tidak ragu-ragu menyatakan orang-orang ini adalah tidak mempunyai amanah kepada orang lain. Kalau pada masa ketika dulu orang yang memiliki saham didedahkan dalam suatu kapal, kenapa tidak orang ini juga kita dedahkan kepada orang paman? Karena mereka dekat dengan pemimpin di Baslam dapat tanah, jual tanah. Sini kita duduk kerja menang banyak. Inilah yang perlu menerusi forum-forum yang ini. Kita berharap kita dapat menyerahkan uang-uang yang dianugerah dan kita dedahkan nama-nama ini supaya mereka dituduh sebagai pengkhianat kepada bangsa Melayu. Pada tahun 1972 Allahyarham Tun Dr. Ismail ketika itu timbalan Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Udah adalah menjadi harapan kepada Melayu Bandar. Tengoklah proyek udang apa macam. Allahyarham Umargau di Kampung Jawa akhirnya kena jual.
Larut Road, pembangunan muda yang dibeli oleh Dewan sekarang nak jadi lelong. Tanjung Tokong, apa jadi? Tanjung Tokong tempat Melayu asal di situ. Mengapa tidak dibina kampung Melayu moden dalam kawasan itu selain daripada pembangunan untuk dijual kepada yang ramai? Mengapa tidak? Dan inilah perkara yang perlu kita dedahkan supaya dapat diambil perhatian suara orang-orang Melayu, supaya dapat kita mengenakan bagi perhatian pemimpin-pemimpin itu. Tuan Musi, nampak Tuan Musi tu tengok setiap kali saya dah bercakap banyak di internet TGP. Jadi setakat itu buat sementara, waktu tunggu pun saya bawa banyak perkara yang lama. Kita dah ada seminar tanah dan sebagainya dan rumusan ini, dan insyaAllah dengan adanya sokongan menerusi suatu badan Majlis Muafakat Melayu ini, kita akan bertindak bagi mempertahankan harta pusaka khususnya bagi orang-orang Melayu Pulau Pinang. Sekian, terima kasih.